Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam topik Sirah Pendidikan Islam tahun 4, iaitu yang bertajuk Janji Setia Penduduk Yasrib. Kamu boleh membuka buku teks muka surat 138 sehingga muka surat 140. Baiklah murid-murid, apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk tahu apa itu maksud perjanjian. Yang kedua, kita nak menghuraikan latar belakang masyarakat Yasrib. Yang ketiga, kita nak menulis isi perjanjian Aqabah yang pertama. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Apa itu janji? Dalam gambar ni kita boleh lihat ada dua orang lelaki sedang menandatangani surat. Surat ni adalah surat perjanjian. Surat perjanjian. Dua orang lelaki ni mereka menandatangani surat perjanjian. Apa itu janji? Janji ialah satu persetujuan yang dicapai antara dua pihak untuk mendapatkan sesuatu. Itu maksud janji. Okey, yang kedua. Mengapa janji penting dalam kehidupan manusia? Kenapa manusia ni berpegang kepada janji? Supaya hidup manusia lebih teratur. Dan supaya dunia ni menjadi lebih aman dan tenteram. Baiklah murid-murid, seperti kata pepatah Melayu, lembu berpegang kepada tali, manusia berpegang kepada janji. Sedangkan haiwan pun berpegang kepada tali ni kan. Kita sebagai manusia hendaklah berpegang kepada janji. Kalau kita dah berjanji dengan kawan kita, kita hendaklah mengotakan janji tu. Tak boleh sewenang-wenangnya kita nak batalkan janji tu. Orang yang tidak menepati janji adalah bukti orang tu bersikap munafik. Orang yang bersikap munafik ialah dia berjanji tapi dia tidak tepati. Jadi sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita hendaklah berpegang kepada janji. Baiklah murid-murid, kita lihat latar belakang masyarakat Yasrib. Latar belakang masyarakat Yasrib. Yasrib dikenali juga sebagai Madinah. Yasrib ni nama lama. Madinah adalah nama baru, nama sekarang ni. Bumi Yasrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Bumi Yasrib ni subur dengan buah-buahan dan tanaman. Pekerjaan utama penduduknya ialah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Masa tu Islam belum dapat datang ke Yasrib lagi. Jadi mereka menyembah berhala. Okey. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Kabilah ni kumpulan ataupun puak-puak. Antaranya kaum Aus dan Khazraj daripada bangsa Arab. Kaum Aus dan Khazraj daripada bangsa Arab. Dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Qunaiqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Bangsa Arab dan puak Yahudi ni, mereka ni saling berperang sesama mereka. Mereka saling berperang sesama mereka. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka.
Ha, bila mereka berperang, orang-orang Yahudi cakap, nantilah kamu. Nabi nanti bila datangnya Nabi terakhir tu, kami akan menghapuskan kamu semua. Itu adalah kata-kata orang Yahudi di Madinah. Tapi peraturan Allah mengaturkan sesuatu yang lain. Nabi terakhir bukannya lahir daripada kaum Yahudi, tapi lahir daripada bangsa Arab tu sendiri, iaitu bangsa Arab Quraisy di Mekah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yasrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Pada tahun ke-11, 6 orang lelaki daripada Yasrib datang dan dengar ada Nabi terakhir. Jadi jumpa dengan Nabi Muhammad dan mereka memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yasrib dan kembali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Mereka janji yang mereka akan menyebarkan agama Islam dan datang balik jumpa dengan Rasulullah pada musim haji tahun depan. Baiklah, perjanjian Aqabah yang pertama. Sebelum perjanjian, kita lihat pada tahun ke-12. Tadi pada tahun ke-11. Ni pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yasrib tu datang semula dengan kepada Nabi Muhammad. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka datang bersama-sama 7 orang lagi untuk memeluk Islam. Jadi total dah ada 7 campur 5 dah ada 12. Nabi Muhammad berasa sangat gembira dengan kedatangan mereka. Jadi Nabi Muhammad pun mengajak orang-orang Islam Yasrib ni untuk membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Apa dia perjanjian yang Nabi buat bersama orang-orang Islam Yasrib? Okey, yang pertama, tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya tak boleh sembah selain daripada Allah. Hanya sembah Allah saja. Yang kedua, tidak mencuri. Tak boleh mencuri harta kawan-kawan kita. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Mereka kena memelihara anak mereka dengan baik. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Mereka tak boleh mengadu domba. Yang keenam, mereka hendaklah setia kepada Allah dan Rasul. Ini adalah isi perjanjian Aqabah yang pertama. Isi perjanjian Aqabah yang pertama. Ada 6. Tak syirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, setia kepada Allah dan Rasul. Baiklah murid-murid, selepas perjanjian Aqabah yang pertama tu, apa yang mereka rasa? Orang-orang Islam Yasrib ni mereka rasa berbesar hati untuk mentaati perjanjian tersebut. Mereka taat dengan perjanjian yang mereka dah buat dengan Nabi Muhammad. Jadi apabila mereka ingin kembali ke Yasrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar Islam. Nabi Muhammad tak biarkan mereka balik sendiri, tapi Nabi Muhammad menghantar seorang guru untuk mengajar tentang Islam. Jadi kalau mereka ada masalah tentang agama Islam, mereka boleh bertanya kepada guru tersebut, iaitu Mus'ab bin Umair. Nombor 3. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Baiklah murid-murid, cuba kita fikirkan bersama. Kenapa Nabi memilih 6 perkara dalam isi perjanjian Aqabah yang pertama tu? Nabi pilih 6 perkara tu sebab manusia zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, mereka tiada pedoman dalam kehidupan. Mereka tak ada panduan hidup.
Jadi hidup mereka kucak-kacir. Yang kedua, untuk menjamin hak masyarakat yang selamat. Yang ketiga, untuk mengukuhkan sistem kekeluargaan. Yang keempat, untuk menjaga keselamatan manusia. Tak ada lagi anak-anak yang dibunuh. Yang kelima, mengelakkan daripada kekacauan dan huru-hara. Tak ada lagi orang yang melakukan fitnah sana, fitnah sini. Jadi, semua orang boleh hidup dengan aman. Yang keenam, sentiasa dipimpin ke jalan yang benar. Jadi, bila kita ikut Allah dan Rasul, hidup kita akan sentiasa dipimpin ke jalan yang benar. Baiklah murid-murid, pada pelajaran depan kita akan belajar perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, yang kedua, kita akan belajar kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan yang ketiga, kita akan lihat iktibar penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pelajaran yang kita akan belajar pada sesi yang akan datang. Baiklah murid-murid, semoga kita sentiasa berpegang kepada janji dan sentiasa mentaati perintah Allah dan Rasul. Sehingga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang seterusnya. Jangan lupa klik like, share dan subscribe YouTube Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.